Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya, kita mengalami shadow ban berterusan dan share ramai-ramai. Sertai juga saluran Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Jadi setelah sekian lama bercerita berkenaan dengan ura-ura yang dah bertiup kencang agak lama ya, berhubung dengan perubahan, berhubung dengan langkah yang kononnya akan diambil oleh MP kerajaan, MP BN dan sebagainya. Dan ura-ura juga ianya akan berlaku secara mengejut. Okay. Hari ini di mahkamah ketika Najib menghadiri perbicaraan dia lah, saya pun lupa perbicaraan mana yang dia hadiri hari ini. Presiden MCA atau lebih dari satu wakil MCA dan juga wakil MIC telah menghadiri mahkamah di situ dan bertemu dengan Najib. Okay. So kemudian datanglah soalan-soalan why all that kepada saya. Saya cuma boleh beritahu itu bukannya satu lawatan dalam bahasa Inggeris dia berkata courtesy call, you know, saja pergi ya beri support. Is not saja pergi beri support ya. Dan saya rasa saya pun tak payah beritahu, anda pun tak payah tanya. I think common sense lah, kalau pakai common sense kita pun tahu ada sebab. Okay. So ada sebab MCA dengan MIC hari ini telah pergi bertemu Datuk Seri Najib Tun Razak di mahkamah. Okay. So itu yang saya nak sampaikan kerana soalan bertimbun-timbun. Dan saya pun nak tegur sedikit kepada Muhammad Sabu. Jadi Muhammad Sabu bercerita berkenaan dengan perkara-perkara yang bersangkut paut jugalah dengan benda ni, walaupun tak secara langsung. Tapi dia kata dia cuba beri gambaran dia tidak setuju berkenaan dengan langkah Sheraton. Langkah Sheraton telah membuat ini, membuat itu, menyebabkan ini, menyebabkan itu. Kemudian kerajaan bertukar 2 kali and all that stuff. So saya nak beritahu Muhammad Sabu kenapa diam tahun-tahun sebelum tu, malah kenapa diam bila Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri 22 bulan. Apabila Anwar cuba ganggu-gugat kerajaan YDPA terdahulu, apabila Anwar cuba tumbangkan kerajaan YDPA terdahulu, apabila Anwar cuba mendapatkan sokongan MP kerajaan supaya menyokong pembangkang, supaya nak tumbangkan kerajaan terdahulu. Kenapa tidak bersuara apabila Anwar buat sidang media demi sidang media untuk mengumumkan secara palsu kononnya dia dah ada sokongan majoriti? Kenapa sekarang tiba-tiba langkah Sheraton sudah jadi satu musuh kepada Muhammad Sabu? Kenapa berdiam bila Anwar tidak melakukan apa yang dijanjikannya sebelum PRU15, iaitu mendakwa Zahid yang menurut Anwar, menurut Rafizi Ramli, menurut Anthony Locke, menurut Fahmi Fazil dah ada bukti hitam putih, dan memang pun dah ada bukti hitam putih yang didedahkan oleh Rafizi. Mengapa tiba-tiba parti yang anda selar sebagai pencuri, penyangak, ya, kleptokrat tiba-tiba suci bersih? Mengapa diam bila Anwar melantik ahli keluarga ke dalam kerajaan dan kemudian memberi lampu hijau untuk melibatkan ahli-ahli keluarga ke dalam kerajaan? Mengapa parti anda sendiri memungkiri janji untuk tidak adakan lantikan politik di peringkat GLC mahupun badan-badan berkanun dan sebagainya? Mengapa berdiam bila Anwar melantik diri, mencalonkan diri dia sebagai Menteri Kewangan dan seterusnya naik sebagai Menteri Kewangan? Mengapa diam? Banyak sangat kepincangan, banyak sangat ya perkara di mana Pakatan Harapan tersasar dari landasan kebenaran. Semua tu Muhammad Sabu tak nampak. Tapi dalam pada berlaku satu dalam pada wujud ura-ura yang bertiup kencang bahawa akan berlaku perubahan, tiba-tiba Muhammad Sabu nak bercerita berkenaan dengan langkah Sheraton. Ini bukannya langkah Sheraton, langkah Sheraton itu ini. Why? Ya. So ini saya nak tegur sedikit kepada Muhammad Sabu lah. So I think malah Muhammad Sabu perlu rujuk kembali bila Muhammad Sabu tiba-tiba bersetuju untuk menjadi rakan karib Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng. Dan perkara itu berlaku ketika langkah Kajang.
masa langkah Kajang tu saya masih ingat, walaupun Muhammad Sabu bersama PAS, tetapi memang rapat dengan geng-geng belah DAP dan PKR. Dan langkah Kajang itu disokong penuh oleh Muhammad Sabu. Malah kita kena puji Hadi Awang dari PAS, kerana Hadi Awang telah menurut titah Sultan Selangor, ya, untuk mengemukakan 3 nama bagi calon menteri besar. Ya, PAS dia menurut titah, DAP, PKR semua enggan menurut titah Sultan untuk mengemukakan 3 nama kerana mereka tetap hendak nama Wan Azizah. Akhirnya disebabkan kerelaan PAS untuk mengumumkan 3 nama, dan PAS berbesar hati, mereka tidak lihat parti, mereka lihat kelayakan, dan mereka juga selitkan nama Azmin Ali yang pada ketika itu dalam PKR, Azmin Ali naik sebagai Menteri Besar Selangor. Kenapa Muhammad Sabu kemudiannya tidak tegur DAP dan PKR kerana secara palsu, secara menipu memberitahu rakyat bahawa beri alasan-alasan bodoh, bahawa PAS lakukan ini, PAS lakukan itu, kemudian umumkan Pakatan Rakyat dah runtuh. Sedangkan DAP sebenarnya dan PKR sebenarnya tidak puas hati apabila PAS tidak menurut kehendak DAP dan PKR supaya hanya bertumpu kepada calon yang dikehendaki oleh PKR dan DAP, iaitu Wan Azizah. Mereka tidak puas hati setelah PAS bersetuju untuk mengemukakan 3 nama termasuk nama Azmin Ali. Dan kemudian bila DAP dan PKR umumkan bahawa Pakatan Rakyat tidak wujud lagi, bukan PAS yang umumkannya, bukan PAS yang nak putuskan hubungan, apa yang Muhammad Sabu buat selepas kalah pada muktamar PAS, selepas kalah dalam pemilihan parti, mereka semua pergi berpelukan dengan DAP dan PKR yang sebenarnya tidak menurut titah. Jadi secara tidak langsung Muhammad Sabu telah menghalalkan langkah Kajang, iaitu satu langkah berkepentingan yang telah dilancarkan oleh PKR semata-mata untuk memfitnah. Ya, mereka telah memfitnah, ini sudah terbukti oleh mahkamah, mereka telah memfitnah arwah Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim semata-mata sebab kumpulan Anwar nak pegang kuasa, nak pegang kuasa Menteri Besar, nak pegang Selangor. Dan Muhammad Sabu dah halalkan. Dia pergi ke arah DAP dan PKR, kemudian tertubuhlah Parti Amanah. So Muhammad Sabu adalah orang terakhir yang perlu bercerita berkenaan dengan langkah tidak patut dan sebagainya lah. So itu nasihat dan teguran saya kepada Muhammad Sabu. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.